Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini dapat lagi kita bertemu dengan tazkirah ringkas kita secara online semasa PKP. Jadi itulah, hari ini dah hari ke-34 kita dalam PKP. Jadi banyak dah benda-benda yang kita rindu. Rindukan nasi lemak kan. Kak Zan punya masakan kan. Kak Nik punya nasi lemak Anas Sola. So benda-benda macam gitulah. Tapi yang paling kita terasa betapa kita rindunya untuk ke surau, untuk bertemu dengan sahabat-sahabat, dan seterusnya kita akan melakukan ibadah secara berjemaah. Namun di dalam kekangan inilah yang Allah uji kita. Jadi sebenarnya kita pun nak tahu tahap-tahap ketakwaan kita dalam dugaan yang ditempuh sempena COVID-19 inilah, na'udzubillah. Jadi kita mengharapkan COVID-19 ini terangkat dengan secepatnya lah, insyaAllah. Jadi kita tengok daripada keputusan pada hari ini, insyaAllah okey. Namun ada kluster-kluster barulah. Kita doa kluster ini tidak merebak lah sebenarnya. Itu yang paling penting sekali. Jadi kita akan sambung lagi taklim kita, masih lagi dalam bab ketakwaan. Malam ni adalah siri yang ketiga. Kisah daripada kita nak dengar tentang kisah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memuntahkan makanan seorang tukang tilik. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mempunyai seorang hamba yang menyerahkan sebahagian pendapatannya sebagai ghulah. Ghulah ni ialah hamba yang mana bila dia dibenarkan bekerja, jadi bila dia dapat pendapatan gaji tu, dia perlu menyerahkan kepada tuan dia. Jadi inilah adalah sedikit pendapatan, adalah sejumlahnya. Okey, baik. Dia dah panggil ghulah. Jadi ghulah ni maknanya hamba tu serahkan sedikit sebahagian kepada Sayyidina Abu Bakar. Pada suatu hari hamba itu telah membawa sedikit makanan lalu diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau memakan sesuap daripada makanan itu. Hamba itu berkata, setiap hari biasanya tuan bertanyakan cara-cara saya memperolehi pendapatan. Sebaliknya hari ini tuan tidak bertanya pun. Beliau menjawab, oleh kerana tersangat lapar saya tidak sempat nak bertanya. Sekarang beritahulah. Jawab hamba itu, pada masa jahiliah dahulu, saya telah lalu berhampiran suatu kaum dan saya telah membaca jampi mentera untuk mereka dan mereka telah menjanjikan bayaran kepada saya. Hari ini sekali lagi saya lalu di sana dan mereka sedang mengadakan kenduri, iaitu kenduri kahwin. Mereka lah yang telah memberikan makanan ini kepada saya. Sayyidina Abu Bakar terus berkata, kamu hampir-hampir membidasakan daku. Setelah itu, beliau memasukkan jarinya ke dalam halkum, berusaha untuk muntah. Namun demikian, sesuap makanan yang telah dimakan dalam keadaan tersangat lapar itu tidak juga keluar. Seseorang telah mencadangkan agar beliau minum air kerana akan memudahkan beliau muntah. Beliau telah meminta suatu bekal besar yang berisi air dan terus meminum air itu serta berusaha untuk muntah sehingga makanan yang sesuap itu berjaya dikeluarkan. Beliau menjawab, saya tetap akan mengeluarkan makanan itu walaupun nyawa saya akan melayang. Saya dengar Rasulullah SAW bersabda bahawa api neraka lebih layak untuk daging yang subur dengan harta yang haram. Saya takut mana-mana bahagian anggota badan saya akan subur dengan sesuap makanan itu. Allahu Akbar, ya Allah. Jadi beginilah ketinggian ketakwaan para sahabat. Yang ini kita tahulah Sayyidina Abu Bakar ni antara 4 sahabat yang memang popular lah. Jadi bagaimana beliau ini dia termakan harta yang disyaki menjadi punca dia akan jadi masuk neraka. Maknanya andai kata makanan ini menjadi subur kepada badan dia dan tubuh ini yang subur ini daripada makanan yang haram ini, ia akan mudah dibakar oleh api neraka. Jadi ni Sayyidina Abu Bakar dia tak nak berlaku pada dia. Jadi keterangan, terdapat beberapa kisah seumpama ini tentang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai sifat takwa yang tinggi. Hanya kerana sedikit kesangsian beliau telah berusaha untuk memuntahkan makanan tersebut. Satu kisah lagi seumpama ini yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari. Ada seorang hamba beliau yang telah berlagak sebagai ahli nujum semasa zaman jahiliah. Dia telah menilik nasib untuk seseorang dan secara kebetulan perkara yang ditiliknya itu benar-benar berlaku.
dia telah diberi upah dan sebahagian daripada upahnya itu telah diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagaimana yang telah ditetapkan ke atasnya. Sayyidina Abu Bakar telah memakan makanan hasil upahan tersebut. Setelah diketahui keadaan sebenar, Sayyidina Abu Bakar telah memuntahkan kesemua makanan itu. Dalam kisah-kisah ini belum pasti harta hamba-hamba itu haram. Terdapat dua kemungkinan. Namun demikian, sifat teliti yang ada pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu begitu hebat, sehingga beliau tidak rela membiarkan harta yang syubhah itu menyuburkan badan beliau. Jadi itu Jadi maknanya kalau kita tengok tuan-tuan, takwa ni maknanya betapa takutnya dia dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Islam, takut berlaku kerosakan kepada diri dia dan mungkin pada keluarga dia. Dan kalau kita tengok bahawa sebenarnya bila kita kata takwa ni, banyak takwa ni digandingkan ayat dia dengan kiamat, dengan maut. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Memang tiap-tiap Jumaat kita dengar. Jadi benda ni maknanya bila kita tengok, maknanya kalau kita salah perbuatan kita, tak kemas takwa kita, maka kita akan diseksa dalam api neraka. Jadi tuan-tuan inilah sedikit perkongsian yang kita boleh ingat-ingatlah tuan-tuan. Tazkirah ni maknanya mungkin benda kisah ni kita pernah dengar mungkin sebelum ini. Namun inilah kaedah dia, bagaimana kita berusaha untuk mendapat yang lebih baik. Kita perbaikilah iman kita, seterusnya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi itulah tuan-tuan sebut sedikit. Jadi kita tangguhkanlah majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi